Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke modul PDPR RBT tahun 4 untuk KSSR Semakan 2017. Saya Cikgu Basri akan mengajar anda mengenai tajuk-tajuk yang ada dalam RBT tahun 4. Baik, pada minggu ini inilah merupakan minggu yang pertama, iaitu tajuknya ialah keselamatan bengkel. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 1 hingga 8. Ini muka depan buku teks anda. Dan cikgu akan ambil sedikit rujukan daripada bahagian pembangunan kurikulum. Jadi, jom kita belajar. Baik, pertama sekali, ini adalah dokumen standard untuk anda punya pembelajaran RBT. Pada minggu ini kita akan belajar dua standard, iaitu menyatakan peraturan dan seterusnya menerangkan maksud simbol yang ada dalam bengkel. Jadi ini adalah anda punya pencapaian sehingga akhir sekali kalau anda dapat membuat dokumentasi mengenai keselamatan dalam bengkel. Baik, untuk minggu ini, objektif pembelajaran ialah murid dapat menerangkan maksud simbol keselamatan mengikut gambar yang cikgu bagi. Okay. Seterusnya, untuk kriteria kejayaan, pertamanya murid dapat menyatakan secara lisan, maksudnya murid cakap sendiri apa dia peraturan keselamatan dalam bengkel. Kemudian, kedua menyatakan secara bertulis. Murid bertulis apa dia peraturan keselamatan diri. Untuk tambahan, murid boleh menamakan simbol keselamatan tu dengan betul. Baik. Ini adalah kali pertama anda masuk bengkel. Maksudnya, di tahun 3, anda tak pernah masuk bengkel sekolah. Jadi, di bengkel sekolah kita ada banyak peralatan yang boleh dikatakan berbahaya sebab ada alatan panas, alatan yang tajam. Jadi, kita ada 3 peraturan yang perlu dipatuhi. Baik, pertamanya ialah mengenai keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri dan akhir sekali ialah peraturan keselamatan bahan dan alatan. Baik. Baik, untuk keselamatan di bengkel. Ini adalah gambar contoh bengkel cikgu di sekolah. Cikgu letakkan dalam bentuk meja berkumpulan. Pertama sekali, yang paling penting, jangan masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Sebab kalau benda hilang dalam tu atau benda rosak ataupun berlaku sebarang kemalangan, memang cikgu tak dapat nak tolong lah. Sebab cikgu memang tak dalam bengkel, murid tak boleh masuk. Seterusnya, gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Ada bahan dalam tu, gunakanlah dengan betul. Kemudian setelah membuat sebarang projek dalam bengkel, bersihkan semula bengkel tu setelah menyelesaikan aktiviti itu. Seterusnya, matikan semua switch. Macam biasalah, kita nak keluar, tutup semua switch. Yang ni perkara paling penting, jangan bawa beg. Beg tak boleh bawa sebab pertama sekali, ruang akan sempit dalam bengkel sebab beg dah masuk. Kedua, kalau berlaku sebarang kecurian, siapa kita nak jangkakan sebab beg bawa masing-masing kan. Jadi tak boleh bawa beg. Seterusnya, pastikan semua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel ada cahaya yang baik dan juga pengudaraan. Sebab apa perlukan pengudaraan yang baik? Kerana dalam bengkel kita ada bahan-bahan bahan kimia yang berbau. Jadi kalau dia punya pengudaraan tak baik, jadi bau dalam bengkel boleh memudaratkan murid-murid. Seterusnya, jika ada sebarang tumpahan di lantai, bersihkan dalam bengkel segera. Beritahu guru jika berlaku sebarang kemalangan. Dan akhir sekali, mintalah kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan yang ada di dalam bengkel. Jadi, jangan guna tanpa pengawasan guru. Kalau ada nak guna apa-apa alatan, minta kebenaran. Okay? Sebab anda akan guna banyak alatan dalam bengkel selepas ini. Baik, seterusnya, tadi pasal bengkel, kita akan tengok keselamatan diri. Ini adalah gambar murid yang cikgu ambil daripada buku teks. Murid lelaki, murid perempuan Muslim dan murid perempuan bukan Muslim. Jadi untuk pemakaian, kalau ada projek yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan juga alatan, eloklah guna apron. Sebab apron ni akan melindungi baju kita supaya tidak kotor. Kemudian, pastikan rambut diikat dengan kemas. Jika ada pakai tali leher, masuklah tali leher ke dalam apron ataupun selitlah dalam baju. Seterusnya, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Ingat, peraturan ikut sahaja. Masukkan tudung ke dalam apron. Yang murid perempuan yang bertudung, tudung tu masuk dalam apron. Kalau tidak pun masuk dalam collar baju di sini. Kalau buat projek, kalau pembelajaran biasa ataupun cikgu buat pembentangan murid, tak perlulah masuk dalam tudung. Kemudian pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Kasut sangat penting kerana
kasut ni merupakan satu cara nak elakkan dia punya renjatan elektrik, sebab kita punya kasut getah ataupun kanvas dapat menghalang ataupun mengurangkan aliran elektrik ke bumi. Jadi elok pakai kasut, jangan pakai slipper ataupun berkaki ayam. Lagipun dalam bengkel ada paku di lantai. Kadang-kadang projek-projek murid buat tinggal paku bahan-bahan tajam, memang kena pakai kasut. Dan akhir sekali, gunakanlah alat pelindung diri, iaitu sama ada goggle ataupun topeng muka semasa menjalankan apa-apa projek yang berkaitan. Seterusnya, tadi kita dah tengok keselamatan diri, kita tengok keselamatan alatan. Dalam bengkel ni banyak alatan, contohnya hot glue gun yang panas. Kemudian kita ada gergaji yang tajam. Jadi banyak alatan ni kenalah minta kebenaran guru sebelum gunakan. Jadi sentiasa berhati-hati. Kalau contoh nak gergaji tu, jangan ada murid di hadapan sebab tak tahu. Dan jangan cuit orang tengah buat projek ataupun gunakan alatan, sebab ketika tengah gergaji, kawan cuit belakang, kena gergaji di belakang, kan jadi satu masalah. Okay, jika ada apa kerosakan, laporkan segera kepada cikgu. Ataupun hilang ke, laporkan kepada cikgu. Okay, selepas guna, bersihkan alatan. Okay, simpan alatan setelah digunakan. Ada alatan yang letak dalam kotak. Ada alatan yang letak dalam almari. Dan ada alatan yang digantung di papan alatan. Jadi ikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Gunakan dengan cara yang betul. Dan akhir sekali, yang paling penting, jangan lari, jangan main-main, jangan bersendegurau dalam bengkel. Sebab bengkel tu sempit. Jadi bahayalah kalau lari-lari dan boleh terkena alatan ataupun kena apa-apa alatan yang tajam. Jadi kita tengok alatan kemudian bahan. Apa nak bezakan alatan dan bahan? Alatan ni adalah benda yang tak habis. Contohnya gerudi ataupun gergaji. Bahan pula adalah benda yang akan habis. Contohnya paku, bahan-bahan minyak, cat, itu akan habis. Jadi dalam bahan-bahan ada juga bahan yang mudah terbakar ataupun bahan yang licin. Jadi kena guna, nak minta guna, tanya cikgu dulu. Okay, seterusnya simpan balik di tempat yang selamat. Kemudian sentiasa berhati-hati. Bersihkan kalau ada sebarang tumpahan minyak ataupun cat dengan segera. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat, jangan membazir. Contoh nanti nak guna pen 3D, buat elok-elok, jangan main-main. Dan akhir sekali, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Contoh pen filament. Pen 3 tu dah ada filament dia. Filament dia tu kalau terdedah kepada udara terlalu lama, dia akan mereput. Jadi memang kena letak dalam tupperware ataupun letaklah di tempat yang sesuai. Seterusnya, tadi kita dah belajar mengenai peraturan. Kita nak tengok pula mengenai simbol keselamatan di dalam bengkel. Baik, dalam simbol keselamatan, kita ada ikut warna. Okay, untuk warna merah, larangan ataupun pemadam api. Kuning, amaran, perhatian ataupun waspada. Kemudian hijau, zon yang selamat. Biru adalah perkara yang wajib dipatuhi dan putih adalah informasi umum. Contoh ini adalah 7, 2, 4, 6, 7 simbol keselamatan. Sebenarnya banyak lagi simbol keselamatan. Tapi hari ini dalam buku teks kita akan tengok 7 sahaja. Pertama ada tempat yang berkumpul. Okay, tempat untuk berkumpul. Yang ini biasanya di luar. Tempat murid-murid berkumpul. Seterusnya yang ini kita akan tengok di pintu. Macam kalau kita pergi shopping mall. Okay, memang ada kan simbol keluar. Exit. Jadi memang ada simbol ni untuk tanda pintu keluar. Kemudian lantai licin. Yang ni pun biasa kalau kita tengok. Yang ada dalam bentuk segitiga tu. Okay, lantai licin. Jagalah kebersihan. Sentiasa menjaga kebersihan. Bahan mudah terbakar. Okay. Easy flammable. Jadi dia ada di bahan-bahan yang minyak ataupun contohnya minyak tanah ataupun tina, memang ada simbol ni. Bahan tu mudah terbakar. Okay, kemudian kita ada simbol yang berwarna merah. Contohnya alat pemadam api. Dan kita ada juga kawasan larangan merokok. Jadi kalau anda tengok juga di kilang-kilang ataupun workshop, bengkel-bengkel di luar pun ada diletakkan simbol-simbol ni supaya tanda keselamatan. Contoh yang biasa kita tengok tu dekat TNB kan. Ada simbol-simbol ni. Gunakan topi, gunakan kasut, glove dan juga goggle. Jadi ini adalah simbol-simbol keselamatan berpandukan warna dan juga dia punya simbol. Jadi untuk latihan, murid bolehlah lukis simbol ni ataupun cetak dan tampal di dalam buku tulis. Ikut cikgu masing-masing lah. Tapi untuk cikgu lebih suka murid akan buat latihan secara atas talian.
Jadi ini adalah simbol-simbol yang anda akan gunakan di dalam bengkel. Baik, habis pembelajaran kita pada minggu ini. Sebagai nota tambahan, dalam minggu pertama ni memang kita akan cikgu-cikgu biasanya akan lantik seorang foreman, iaitu ketua bengkel dan juga penolong foreman, dan ada pembahagian kumpulan ikut meja. Macam ni kan, ada 5 meja dekat sekolah cikgu. Memang ada lantikan foreman dan juga penolong foreman. Sebab supaya ada orang yang bertanggungjawab terhadap meja masing-masing. Jadi cikgu juga boleh aturkan jadual tugasan murid pada minggu pertama. Siapa yang akan untuk bergilir, buang sampah, cuci meja, ataupun padam papan putih, sama macam dalam kelas. Ada jadual tugasan di dalam bengkel. Macam cikgu buatkan ikut meja. Minggu ni meja biru, minggu depan meja merah. Jadi mereka akan bertugas sepanjang minggu tu. Tak kisahlah kerja apa pun, dia akan buat semua ikut meja kumpulan lah. Baik, habis pembelajaran pada minggu pertama. Jadi untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh buka ya live worksheet ni. Jadi cikgu akan kongsikan pautan live worksheet ni di bahagian bawah video description. Jadi murid klik dan terus buka dia punya latihan. Jadi dia akan keluar gambar macam ni. Murid hanya perlu drag, tarik-tarik dan pergi ke bahagian worksheet ni. Terima kasih kepada cikgu Siwa kami kerana telah buatkan worksheet ni dalam live worksheet. Terima kasih banyak, memudahkan urusan murid-murid dan guru-guru. Seterusnya kita juga ada latihan penggayaan. Murid-murid boleh membuat kerja ini dengan menekan pautan yang cikgu akan kongsikan juga di video description. Okey, murid boleh buat dia punya jawapan ni tik ataupun pangkah. Kemudian boleh drag nama-nama simbol ke bahagian tepi ini untuk menjawab soalan. Terima kasih kepada cikgu Atikah Azizan. Okey, Atikah Azizan yang telah buat soalan ni. Terima kasih banyak. Jadi itu sahaja pembelajaran pada minggu ini. Ada juga latihan yang anda boleh buat. Dan kalau ada buku tulis, boleh juga salinlah. Boleh buat peta buih mengenai peraturan-peraturan yang telah anda belajar tu. Kita ada peta buih kan. Okay, boleh guna peta buih untuk buat semua dia punya peraturan ini. Dan akhir sekali, pastikan juga anda menekan butang subscribe dalam channel ini supaya anda dapat tahulah minggu depan kita belajar apa, dapat notification. Jadi senanglah untuk anda terus belajar tajuk RBT tahun 4. Terima kasih banyak kepada anda yang telah menonton, kepada guru dan juga murid-murid. Terima kasih banyak kerana menonton. Okey, jumpa lagi anda pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum.